أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita bertemu kembali untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada buku yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dari Risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang disusun kembali oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang memuatkan 12 bab yang membahas tentang hal yang terkait tentang tauhid dan hal yang terkait tentang perkara yang mendatangkan ataupun yang membatalkan tauhid, iaitu kesyirikan. Jadi mempelajari tauhid, mempelajari ilmu yang terkait tentang tauhid adalah kewajipan bagi setiap mukallaf. Kerana tauhid adalah perkara yang pertama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dia adalah awal wajib dan dia adalah akhir wajib. Kerana dengan tauhid ini maka keselamatan seseorang itu di dunia apatah lagi di negeri akhirat terjamin. Maka sebab itulah wajib untuk kita mengetahuinya, hal-hal yang berkaitan dengannya, agar kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan, hidup dengannya, berjalan dengannya dan mati di atas tauhid. Baik, InsyaAllah pada pagi ini kita akan kembali menyambung, masih berada di perbahasan, iaitu bab yang ke-11. Bab yang ke-11 pada muka surat 245, iaitu bab yang bertajuk aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan. Bab yang paling luas perbahasannya, iaitu menyenaraikan beberapa perkara terkait tentang ibadah dan juga terkait tentang perkara-perkara yang apabila seseorang itu jatuh kepadanya boleh membawa kepada terbatalnya tauhidnya. Baik, kita berada pada contoh aktiviti yang ke-8, iaitu tentang sihir. Dan kita telah jelaskan hal-hal yang terkaitan dengan sihir ini sehingga pada perbahasan, iaitu apakah setiap orang yang melakukan praktik sihir adalah kafir. Dan sekarang kita akan meneruskan penjelasan Syekh rahimahullah pada tajuk yang berkaitan tentang hukum menerima bantuan jin pada muka surat 313. Kerana praktik sihir ini tak terpisahkan dengan ataupun kaitannya dengan jin. Kerana sebagaimana yang telah kita nyatakan, bahawa sihir itu adalah iaitu persengkokolan ataupun kerjasama yang erat tak terpisahkan di antara tukang sihir dan juga syaitan.
mereka saling bekerjasama, saling mengambil manfaat, di mana tukang sihir akan mengikut kehendak syaitan, mengikut kehendak syaitan, dan kebalikannya, syaitan akan memberikan faedah kepada tukang sihir itu, iaitu apa yang dia inginkan. Jadi tukang sihir yang memberikan sepenuhnya ketaatan kepada syaitan, iaitu dengan membesarkannya, memuliakannya demi untuk meraih faedah yang akan diberikan oleh syaitan. Dan tukang sihir, di antara perkara yang hendaknya dia tunaikan kehendak syaitan itu adalah menghina agama, sehingga terbatallah keislaman seorang tukang sihir itu, dia menjadi kafir. Baik, sekarang kita lihat hukum meminta bantuan jin. Sebagaimana yang kita ketahui, syaitan itu adalah terdiri daripada jin, terdiri daripada jin, ada sebahagian daripada jin. Kerana syaitan itu diciptakan daripada api, asal sama. Jadi jin itu adalah, syaitan itu adalah jin-jin yang kafir. Baik, muka surat 313 di bawah tajuk hukum menerima bantuan jin. Berkata Syekh rahimallahu ta'ala, perlu diwaspadai bahawa tukang sihir tidak dapat melancarkan praktik sihirnya melainkan dengan bantuan jin. Siapa saja yang berprofesion sebagai tukang sihir atau ahli sihir, mereka tak akan dapat melakukan perkara-perkara yang mencari adat, iaitu praktik sihirnya, melainkan pasti dengan pertolongan, dengan kerjasama, iaitu daripada jin. Oleh kerana itu, kata Syekh rahimahullah, perlu dibahas tentang bagaimana hukum menerima bantuan jin dalam tinjauan syariat. Boleh atau tidak seorang manusia itu, seorang manusia mendapatkan pertolongan daripada jin. Sebagaimana yang kita ketahui, alam manusia dan alam jin adalah alam yang berbeza, memiliki aturan-aturan yang tersendiri. Alam manusia aturannya nampak, kelihatan, satu ekosistem kehidupan mereka itu yang berada di atas muka bumi. Adapun alam jin juga memiliki tatanan aturan yang tersendiri, yang sedikit sekali yang terungkap untuk diketahui oleh manusia. Bagaimana sistem kehidupan mereka itu, apa pekerjaan mereka, makan minum mereka, bagaimana mereka berinteraksi di antara satu sama lain, dan bangsa jin itu adakah seperti juga bangsa manusia, terdiri dari berbagai bangsa, bahasa dan sebagainya, dan begitulah seterusnya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, bantuan bangsa jin kepada manusia tidak haram di setiap keadaan, tetapi tergantung pada keadaannya masing-masing. Sebelum kita menjelaskan pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini, para ulama di dalam pendapat mereka terhadap meminta bantuan jin ini terbahagi kepada, iaitu yang pertama membenarkan dengan syarat-syarat, yang kedua langsung tidak membenarkan, iaitu mengharamkan, melarang, dengan alasan-alasan tertentu. Jadi di sini pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahawa bantuan bangsa jin pada manusia tidak haram di setiap keadaan. Maknanya ada yang dibolehkan, tetapi tergantung pada keadaannya masing-masing. Terkadang bangsa jin itu membantu urusan yang memberi maslahat bagi manusia, dan terkadang jin juga mendapat keuntungan dari bantuannya. Ada kalanya jin sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, hanya saja jin tersebut menyintai seseorang untuk Allah Ta'ala dan kerananya. Dan tidak ragu lagi bahawa sekumpulan jin yang mukmin juga menyintai manusia-manusia yang mukmin, kerana mereka semua disatukan oleh keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana manusia, ada yang beriman, ada yang kafir, yang terdiri daripada pelbagai kelompok. Yang beriman pun terdiri daripada pelbagai jenis. Ada yang beriman, yang benar-benar bertakwa kepada Allah.
ada yang beriman tetapi melakukan pelbagai pelanggaran. Bahkan ada di antara mereka yang langsung tidak menunaikan kewajipan. Bahkan ya, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat. Sama, begitu juga jin. Dan kedua-dua, manusia dan jin adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan untuk yang menjadi hamba kepada Allah. Diperintahkan mereka untuk menunaikan kewajipan. Sama kewajipannya. Kenapa? Kerana Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, mereka itu ya untuk beribadah kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan Nabi SAW diutuskan, ya berbeza dengan rasul-rasul yang terdahulu. Nabi SAW diutuskan untuk untuk dua ini, iaitu manusia dan jin. Mereka wajib beriman ya dengan kerasulan Nabi SAW. Sehingga dalam Al-Quran menyatakan tentang bagaimana Nabi SAW telah berdakwah kepada sekumpulan jin. Dan Allah turunkan satu surah, iaitu Suratul Jin ya, surah yang ke-72 yang terdiri daripada 28 ayat. Di situ dijelaskan tentang bagaimana interaksi Nabi SAW dengan jin dan bagaimana jenis dan sikap para jin itu. Baik. Jadi ya, sebagaimana ya orang-orang yang beriman, begitu juga jin-jin yang beriman, mereka saling berkasih sayang. Ya, mereka juga menegakkan prinsip al-wala wal bara. Jadi sesama manusia, sesama jin, begitu juga di antara jin dengan orang yang beriman, mereka ya memiliki akidah yang sama, maka mereka saling cinta menyintai. Kerana apa? Kerana jin itu juga membaca Al-Quran, dan perintah Al-Quran itu untuk manusia dan juga untuk mereka. Ya, dari sisi iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan kewajipan untuk bertakwa, dan kewajipan untuk cinta menyintai sesama mukmin. Baik. Lebih lanjut, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan bahawa manusia yang menerima bantuan jin memiliki tiga keadaan, tiga situasi sebagai berikut. Jadi Syekh rahimahullah yang mengambil pendapat dan bersetuju dengan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam urusan meminta bantuan dengan jin. Baik, yang pertama, orang yang menerima bantuan para jin dalam hal-hal ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya, seperti mana? Seperti jin yang menjadi wakil baginya dalam penyampaian ilmu syariat. Misalnya apabila ada seseorang yang memiliki teman daripada bangsa jin yang mukmin, di mana jin itu mengambil ilmu darinya, lalu jin itu bertalaki kepadanya, maka hal ini merupakan fenomena yang benar adanya, bahawasanya ya, bangsa jin terkadang belajar kepada manusia. Ini di lapangan realiti memang berlaku. Ya, ada guru-guru, syekh-syekh, para ustaz yang Allah takdirkan dia bertemu dengan jin. Jin itu hadir datang kepadanya dan mengisytiharkan bahawa dia adalah jin yang duduk bermulazamah dalam majlis ilmunya. Jadi ini adalah jin yang beriman. Dan kemudian terjadilah beberapa perkara, maka daripada ya pengalaman kehidupan itulah, maka mereka mengetahui bahawa jin ya ikut hadir dalam kuliah dan berlaku perbicaraan di antara manusia dan jin. Ya, sehingga jin itu dapat membantunya untuk menyampaikan ilmu-ilmu syariat yang ia sampaikan pada kawan-kawannya daripada bangsa jin. Jadi jin yang hadir dalam majlis ilmu itu kemudian pulang kepada kaumnya, lalu dia menyampaikan kepada kaumnya apa yang dia pelajari. Sehingga jin itu dapat membantunya untuk menyampaikan ilmu-ilmu syariat yang ia sampaikan pada kawan-kawannya daripada bangsa jin, atau membantunya dalam berbagai urusan yang dibenarkan syariat. Semua itu tidak mengapa. Bahkan hal ini dapat menjadi perkara yang terpuji atau diharapkan terjadi apabila dalam urusan dakwah pada agama Allah Azza wa Jalla. Ini dalam bentuk apa? Iaitu jin hadir dalam majlis ilmunya, kemudian jin itu pulang ke kampungnya, pulang ke kaumnya, kemudian mengajarkan pula pada kaumnya. Ini adalah bentuk ta'awun yang dibenarkan, yang diizinkan. Ya. Jadi Nabi SAW ya, pernah memperdengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim ya, kepada sekumpulan jin ya, lalu jin itu ya, beriman
Dan kemudian ya mereka pun kembali pada kaum mereka dan mereka menyampaikan pada kaum mereka. Sebagaimana awal pembukaan surah Jin, surah yang ke-72 pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Ya, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan begitulah seterusnya boleh dibaca pada surah tersebut. Dan Nabi SAW pernah satu ketika, ya, satu hari di mana para sahabat mencari Nabi SAW tidak diketemui. Mereka sangat merisaukan akan keselamatan Nabi SAW. Jadi disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ya, dalam mereka mencari-cari, ya, sehingga mendatangkan kerisauan, khawatir, takut akan kehilangan Nabi SAW, takut Nabi SAW diapa-apakan. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW muncul dan Nabi SAW mengatakan Nabi SAW pergi berdakwah kepada sekumpulan jin, ya, dan mereka beriman dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi bangsa jin pernah mendatangi Nabi SAW dan beliau membacakan Al-Quran kepada mereka. Lalu para jin tersebut kembali pada kaum mereka untuk memberi peringatan, ya, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 29, ya, pada catatan nota kaki itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika mana kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kalian. Maka ketika telah selesai, mereka kembali pada kaumnya untuk memberi peringatan. Ini pelajaran berguna daripada kisah jin. Mereka yang memberikan perhatian penuh, ya, dengan adab yang tinggi. Ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka oleh Nabi SAW, mereka diam, memberikan perhatian. Dan itu sungguh mendatangkan faedah kepada mereka. Langsung terus mereka beriman. Jadi mendengar untuk mengambil faedah. Kemudian tidak itu saja. Setelah mereka mendengar, lalu mereka pulang kembali pada kaum mereka dan mereka menyampaikannya, mendakwahkannya kepada kaum mereka agar mereka, kaumnya mereka itu turut beriman. Baik. Dalam bangsa jin juga terdapat kelompok jin yang soleh, kelompok jin yang ahli ibadah, yang zuhud, bahkan ada yang menjadi ulama. Sebab jika ada jin yang memberikan peringatan, maka jin itu harus alim atas apa yang ia peringatkan. Sekaligus ia menjadi ahli ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kala ia memberikan peringatan. Jadi ini adalah bentuk ta'awun, bentuk kerjasama yang diizinkan dalam hal ketaatan, iaitu bagaimana, ya, jin mengambil faedah pada manusia dan faedah manusia juga mengambil faedah daripada jin dengan saling apa? Nasihat, menasihati, saling berbagi, berkongsi ilmu. Dan ini adalah perkara yang sudah diketahui, telah terbukti di lapangan, bagaimana jin-jin ikut hadir dalam majlis-majlis ilmu. Ya. Baik. Yang kedua, seseorang yang menerima bantuan daripada para jin dalam hal-hal yang mubah, yang boleh, seperti ia meminta bantuan pada jin untuk urusan-urusan yang mubah, maka dalam perkara ini Syekhul Islam rahimahullah berkata, yang seperti ini boleh dengan syarat wasilah atau perantaranya juga mubah. Namun jika wasilahnya haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Misalnya jin itu tidak mahu membantu urusannya kecuali ia menyembelih haiwan untuk jin itu, atau ia sujud pada jin itu dan semisalnya, maka semacam itu hukumnya haram. Jadi contohnya seperti mana minta pada manusia dengan tanpa apa-apa syarat. Ya, minta pada jin umpamanya, ya, bagi tahu tentang sesuatu yang contoh barangnya hilang, tak tahu di mana berada.
lalu ada kawan. Dia memiliki kawan daripada jin, dan jin itu memberitahu di mana tempat yang hilang tersebut. Itu pun jika jin itu tahu, dengan tidak meletakkan apa-apa syarat. Maka di sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka ia adalah diharuskan, boleh. Sebab tidak meletakkan sebagai syarat. Jin itu tidak mengambil sebarang manfaat daripada bantuannya. Lalu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan perihal kejadian saat Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an terlambat tiba di Madinah pada suatu safar. Ya, satu ketika Amirul Mukminin radhiyallahu an dia berada dalam pemusafiran, perjalanan jauh. Kejadian itu menjadikan Abu Musa radhiyallahu an harus berfikir keras untuk mencarinya. Khawatir, kenapa lambat? Kalau ikutkan jadual sudah sampai. Kemudian orang-orang pun berkata kepadanya, sesungguhnya ada seorang wanita penduduk kota Madinah yang memiliki kawan daripada bangsa jin. Mungkin saja engkau dapat menyuruhnya, ya, untuk mengirim kawan jinnya itu untuk mencari Umar radhiyallahu an. Ya, tak tahu di mana lokasi Umar radhiyallahu an. Ya, dan zaman dulu memang dari sisi transportasi, pengangkutan, perhubungan tidak seperti sekarang, sangat mudah dengan pelbagai medium untuk kita berinteraksi. Ya, ada mudah dan pelbagai. Ada boleh guna peralatan udara, ya, dan pelbagai lagi lah, peralatan darat dan sebagainya. Kalau dulu berdasarkan informasi, ya, berdasarkan informasi darat, ya, dan kenderaannya pun tak seperti sekarang, sulit. Jadi, ya, mereka meminta bantuan. Ya, ada seorang wanita tu ada kawan daripada jin. Tu. Lalu, ya, Abu Musa radhiyallahu an pun melakukan anjuran tersebut, iaitu hantar kawan, ya, kepada orang tersebut untuk meminta bantuan daripada jin tersebut. Pergilah jin itu lalu kembali lagi. Ya, jin itu berkata, sungguh tidak terjadi apa-apa pun pada Amirul Mukminin radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu an sedang menandai unta sedekah di tempat si fulan. Kejadian ini menunjukkan bolehnya meminta bantuan pada jin pada urusan yang mubah hukumnya. Jadi pernah berlaku ada orang, iaitu dia memiliki rakan daripada jin, dan dia yang dengan jin itu memberikan bantuan-bantuan dalam perkara yang dia minta. Lalu di sini, ya, untuk menentukan lokasi dan situasi Amirul Mukminin radhiyallahu an, ya, maka jin itu pergi dan mencari-cari dan menemui dan mengetahui keadaan, lalu kembali dan memaklumkan kepada Abu Musa radhiyallahu an. Jadi dalam situasi seperti ini, maka yang meminta bantuan daripada jin seperti itu adalah diharuskan, mubah, boleh. Yang ketiga, seseorang yang menerima bantuan para jin dalam hal-hal yang haram, yakni dilarang syariat, seperti untuk merampas harta orang, mengganggu manusia dan semacamnya. Yang seperti ini hukumnya haram. Apabila memakai wasilah, yakni yang bersifat syirik, maka perbuatan itu pun syirik. Jadi meminta bantuan dalam hal-hal perkara yang terlarang dalam syariat, maka itu dilarang. Sama seperti meminta kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan, ya, maka ianya dilarang. Ya, apatah lagi kalau, ya, meminta bantuan dalam urusan yang membawa kepada kesyirikan, maka itu lebih dilarang lagi. Jadi kesimpulannya, meminta bantuan pada sesiapa pun dalam hal-hal yang dilarang dalam syariat, maka ianya adalah terlarang. Adapun jika wasilahnya tidak syirik, maka perbuatannya itu dihukumi sebagai suatu kemaksiatan. Contohnya, jika ada jin jahat, ya, bersyarikat dengan orang jahat, berpakat, lalu mereka saling bantu dalam perbuatan keji dan permusuhan, maka meminta bantuan jin seperti ini dihukumi perbuatan keji dan permusuhan, meskipun tidak sampai kepada kesyirikan. Lalu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, sungguh siapa saja yang bertanya kepada jin, atau ia bertanya kepada orang yang bertanya kepada jin, lalu ia membenarkan segala macam, ya, ucapan mereka, maka perbuatan ini adalah satu kemaksiatan, bahkan suatu kekufuran. Jadi apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini, yang dinakalkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, merupakan perkara yang memang berlaku dalam kehidupan masyarakat, iaitu adanya interaksi di antara manusia dan jin.
Ya, dari situasi ini, maka dalam menyelesaikan situasi ini terhadap pertanyaan boleh atau tidak, jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan 3 keadaan. Ya, sama ada benar, sama ada dibolehkan atau tidak. Namun, ya, sebahagian para ulama menyatakan tidak dibenarkan sama sekali, walaupun dalam urusan yang mendatangkan kebaikan. Ya, kerana apa? Kerana yang pertamanya, makhluk jin itu adalah makhluk ghaib. Mereka berada di alam yang berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, seseorang itu ya tidak tahu, ya, sama ada mereka berbicara berurusan dengan jin itu, ya, sama ada jin itu bercakap benar atau bohong. Ya, kerana mereka tidak melihat jin, tidak mengetahui hakikat jin itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita telah dicukupkan dengan sesama manusia untuk saling bantu-membantu di antara satu sama lain dalam urusan manusia. Maka apa perlunya meminta kepada jin? Ya. Dan yang keempat, apabila meminta bantuan dan bergantung pada jin, maka dikuatiri akan mewujudkan jin merasa besar diri, merasa hebat, ya, merasa memiliki, ya, iaitu merasa dia sangat diperlukan, sehingga dengan itu dia akan merasa besar diri. Dan ya, tak mustahil sampai satu situasi dia akan demand. Dia akan demand. Ketika itu manusia menjadi hina dan mula membesarkan jin, mula bergantung pada jin, akhirnya ditipu oleh jin. Dan memang dalam Al-Quran disebutkan ada manusia yang meminta pertolongan dengan jin, ya, padahal jin itu, ya, mereka memuliakan manusia. Tapi apabila manusia memuliakan mereka, maka mereka yang meninggi diri dan sombong, dan akhirnya meletakkan pelbagai syarat. Allah sebut tentang sejarah ini dalam surah Al-Jin juga pada ayat 6. Ya, pada ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki, ya, rijalun minal ins, daripada manusia, ya, mereka meminta perlindungan, ya'udzu, isti'azah, minta perlindungan kepada siapa? Birijalin minal jin, kepada beberapa lelaki di antara jin. Jadi jin ni ada lelaki, ada perempuan, berkeluarga, beranak pinak macam manusia. Ya, maka apa berlaku? Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kejahatan. Wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu, yakni orang kafir Makkah, bahawa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan begitulah seterusnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dulu orang-orang kafir musyrikin ini, ya, mereka apabila melalui suatu tempat, mereka meminta perlindungan daripada jin yang pada anggapan mereka menguasai tempat tersebut. Jadi mereka takut. Ya, mereka takut kepada jin tersebut. Lalu mereka meminta keizinan, minta pertolongan, minta bantuan, minta perlindungan. Jangan diapa-apakan dan dipermudahkan perjalanan mereka dan mereka selamat. Mereka minta perlindungan, ya, yang dianggap menguasai, memiliki kawasan-kawasan tersebut. Ya, kerana dapat takut. Lalu mereka mentakzimkan jin tersebut dan memenuhi syarat yang diletakkan oleh jin. Sebab itulah agama kita datang dan, ya, membetulkan salah tanggapan terhadap jin dan bagaimana bersikap yang benar. Ya, tidak perlu meminta perlindungan kepada jin. Ya, yang perlunya kita minta perlindungan kepada siapa? Pemilik jin, iaitu Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita melalui satu kawasan, ya, maka kita diajar oleh Nabi SAW untuk membaca zikir, membaca doa, memohon perlindungan. Contoh, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Mohon pada Allah. Ya. Jadi, ya, tempat kita bermohon hanya kepada Allah. Ya, jin juga memohon perlindungan pada Allah. Maka begitu juga kita, makhluk. Ya, makhluk. Dan juga, ya, tidak boleh minta pada jin kerana dia makhluk ghaib. Sebab syarat untuk meminta pertolongan pada makhluk, ya, yang pertama dia adalah hidup. Jin hidup.
Yang kedua, dia hadir. Ya, dapat dihubungi, dapat berkomunikasi, dapat melihat dia. Ya, atau dapat dihubungi. Jin makhluk yang lain. Dia makhluk ghaib. Ya, dan kita tidak tahu bagaimana selok belok, ragam ya agenda mereka. Boleh saja mereka berbohong dan boleh saja mereka menipu. Boleh saja mereka menyamar. Walaupun jin tersebut adalah jin Islam. Kenapa? Jin Islam macam orang Islam juga. Ada yang jahat, ada yang baik. Ya, di kalangan orang Islam yang jahat, ada yang kerjanya mencuri, membunuh, menipu. Ya, dan pelbagai bentuk kezaliman ya yang mereka lakukan. Kalau manusia pun dah seperti itu, apatah lagi jin. Sama. Maka sulit untuk terjatuh ke dalam tipu daya jin tersebut. Jadi ya, ini di antara beberapa perkara untuk menutup pintu-pintu ya, agar jangan terjatuh ke dalam tipu daya syaitan. Begitu juga dari segi realiti, kita lihat contoh teladan yang paling agung adalah terhadap Nabi SAW sendiri. Nabi SAW ya, sepanjang kehidupannya sebagai seorang Rasul tak pernah meminta pertolongan daripada golongan jin. Ya, jin-jin yang telah beriman pada Nabi SAW tak pernah. Ya, Nabi SAW dalam sepanjang dakwahnya 13 tahun di bumi Mekah, 10 tahun di bumi Madinah, tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi SAW pernah meminta bantuan daripada jin untuk membantu dakwahnya. Dia atau mempertahankan diri Nabi SAW daripada gangguan orang-orang kafir musyrikin. Begitu juga Nabi SAW dan para sahabat terlibat dalam pelbagai peperangan. Ya, pelbagai peperangan. Tidak ada satu riwayat yang menyatakan Nabi SAW minta pertolongan daripada jin agar menjadi sebahagian tentera kepada Nabi SAW. Tu. Yang ada hanyalah tentera daripada para malaikat yang Allah turunkan. Ya, malaikat lain, jin lain. Baik. Jin ini hanya ada pada kekuasaan seorang saja Rasul. Syariat Rasul itu yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Siapa? Iaitu Nabi Sulaiman AS. Ya, Allah tundukkan ya, bukan hanya jin, bahkan angin yang berhembus. Ya, begitu juga syaitan-syaitan, jin. Ya, semuanya Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman. Sebagaimana Allah sebut dalam kisah Nabi Sulaiman AS ya, pada surah Saba ayat 12 hingga 13, pada surah Sad ayat 36 hingga 39. Jadi para ulama menyebutkan jin ini hanya ditundukkan untuk Nabi Sulaiman AS, untuk membantu Nabi Sulaiman AS dalam ya, urusan takbir kerjaannya sebagai salah satu tentera dan juga pekerja ya, Nabi Sulaiman AS, yang mereka itu ya bertugas untuk membangunkan ya, bangunan-bangunan yang tinggi, yang besar, yang hebat, gedung-gedung yang tinggi. Ya, jadi teknologi pada zaman Nabi Sulaiman itu adalah teknologi yang sangat tinggi, dan ya, bangunan-bangunan yang dibuat itu memang menakjubkan, yang manusia pun tak mampu untuk melakukannya, kerana jin memiliki keistimewaan. Boleh ya, bergerak dari satu tempat ke satu tempat ya, dalam kecepatan yang amat cepat. Boleh membawa sesuatu daripada satu tempat ke satu tempat dengan cepat sekali. Ya, sebagaimana yang dikisahkan tentang kisah iaitu memindahkan istana itu. Ya, memindahkan istana, ya, kisah yang terkenal. Ya, belum lagi Nabi Sulaiman AS bangkit daripada singgasananya, ya, jin yang menawarkan itu, iaitu jin Ifrit, yang namanya dikenali sebagai jin Ifrit itu, dapat memindahkannya. Tu sebagaimana yang disebut dalam surah An-Naml ya, ayat 39. Qala Ifrit, ya, qala Ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata Ifrit daripada golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercayai. Ya. Jadi ini di antara keistimewaan dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada makhluk jin, yaitu kemampuan dan keupayaan yang sangat menakjubkan. Dan begitulah seterusnya kisah-kisah yang terkait tentang jin ini. Ya. Baik. Jadi Allah istimewakan Nabi Sulaiman AS, sehingga Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah ya, untuk tidak ada siapa lagi sesudahnya yang memiliki keistimewaan sepertinya. Kerjaan yang dia miliki itu dengan kekuasaannya yang sangat luas ya, dengan tenteranya, tentera udaranya
tentera daratnya dan tentera ghaib daripada jin dan syaitan. Ya, cuba lihat apa Allah sebut ya pada surah Saba ayat 12 hingga 13. Wa li Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazi' minhum an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyatin ya'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan kami, yakni Allah Ta'ala, tundukkan angin bagi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman AS, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu petang sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Ini keistimewaan yang Allah kurniakan pada Nabi Sulaiman AS. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, yakni di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, iaitu jin-jin itu, kami rasakan padanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Maknanya mereka itu taat, wajib taat pada Nabi Sulaiman AS. Mereka, yakni para jin itu, apa kerja mereka? Ya, ketaatan mereka membuat untuk Sulaiman AS apa yang dikenakinya daripada gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan tinggi, pencakar langit istilahnya, dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur pada Allah, dan sedikit sekali daripada hamba-Ku yang berterima kasih. Ni ya. Jadi tamadun yang dibina oleh kerajaan Nabi Sulaiman AS ini adalah tamadun yang sangat mencengangkan, iaitu dengan adanya bantuan daripada jin yang membantu dalam kerja buat pembinaan, ya, pekerja-pekerja kuli dia. Arkiteknya tentulah Nabi Sulaiman AS dan para menterinya membuat desain. Jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan yang menakjubkan di dunia ni, maka bila kita lihat kisah Nabi Sulaiman AS ini, maka hilanglah keraguan, ya, teka-teki yang bersarang di pemikiran kita. Bagaimana mereka boleh membina bangunan yang seperti itu? Contoh, kerajaan Firaun Mesir, bagaimana boleh membina piramid yang begitu besar dan bongkah-bongkah batu-batu yang tersangat besar, yang jika diukur dengan nisbah besarnya manusia dan teknologi manusia, seolah-olah tak mungkin mereka itu yang menghasilkan. Ya, begitulah juga melihat kepada pelbagai, ya, kesan-kesan peninggalan, maka ya, boleh dianggapkan, boleh diandaikan, hipotesis sebahagian daripadanya adalah hasil karya kerja tangan jin. Dengan tidak menafikan manusia juga mampu melakukan perkara-perkara itu dengan, ya, kecerdasan yang Allah kurniakan pada mereka, dengan, ya, dibuka pada mereka ilmu-ilmu baru, ya, dari sisi teknik dan teknologi. Bagaimana untuk, contoh, mengukir, memahat gunung-gunung ganang itu, ya, menjadi bangunan, sebagaimana yang masih, ya, kekal, ya, pada hari ini bangunan-bangunan batu sejarah umat terdahulu yang terdapat di pelbagai belahan dunia. Ini contoh. Jadi, ya, ini di antara beberapa alasan yang tidak membenarkan, kerana jin itu adalah makhluk yang ghaib, yang tidak dikelihatan, dan tidak boleh kita mengetahui agenda mereka itu, ya. Dan kita pun tak boleh pastikan sama ada mereka jin yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, ataupun jin itu memang jin yang tidak memiliki, ya, apa-apa agenda. Kerana manusia pun, ya, walaupun beriman, tetap ada di antara mereka itu yang jahat, ya, yang bahkan saling berbunuh di antara satu sama lain. Baik, ini adalah perbahasan tentang hukum penerima bantuan jin. Jadi jalan yang terbaik, jalan yang selamat, khususnya di zaman sekarang, kerana sedikit sekali orang yang berilmu dari sisi syariat, ya, kebanyakannya orang adalah orang-orang yang jahil dan juga ingin memenuhi, ya, keperluan dunia. Maka dikhuatiri apabila mereka bersyarikat dengan jin ini akan membawa kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Baik, cukup di situ tentang penjelasan
iaitu meminta bantuan jin. Dan jin-jin ini banyak digunakan oleh para dukun, para bomoh, para tukang sihir. Jadi dari sisi ini adalah diharamkan. Baik, perbahasan yang terakhir pada tajuk yang terkait tentang sihir, iaitu vonis mati bagi para tukang sihir. Jadi hukum terhadap tukang sihir ni bagaimana? Apakah vonis mati, adakah hukum mati ini merupakan hukum pidana ataukah hukum mati disebabkan kekafirannya tukang sihir? Ni dijatuhkan hukuman mati terhadap pelaku sihir ini, tukang sihir ini. Adakah dia hukum hukum yang telah ditetapkan oleh mahkamah ni, hukum pidana, hukum jinayah, atau adakah disebabkan dia tu kafir, disebabkan profession dia tu kah, ataupun disebabkan kekafirannya kerana berinteraksi dengan tukang syaitan. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah jawab, siapa saja yang perbuatan sihirnya menjadikannya keluar daripada Islam, maka ia dijatuhi hukuman mati kerana murtad daripada agama. Sebab apa dia dijatuhi hukuman mati? Sebab dia telah murtad daripada agama. Ilahnya di situ, sebabnya kerana dia telah kafir. Hukum kafir, murtad adalah di sisi syariat adalah iaitu dijatuhi hukuman bunuh, mandatori. Dan siapa sahaja yang perbuatan sihirnya tidak menjadikannya keluar daripada Islam, maka hukuman mati baginya juga. Sebagai tindakan menolak keburukan yang wajib untuk dibersihkan sesuai keputusan pemerintah. Jadi tetap juga dihukum untuk menutup pintu-pintu pintu-pintu yang mendatang berbahaya. Syaddu zara'i, tutup pintu-pintu yang akan membuka kepada pelbagai kerosakan dan kemudaratan. Walhasil tukang sihir, kesimpulannya, tukang sihir harus dihukum mati, baik kerana kita katakan ia kafir maupun tidak. Sebab para tukang sihir itu dapat membuat orang jatuh sakit, bahkan boleh membunuhnya. Dengan sihir itu dia boleh melakukan pelbagai kejahatan, mendatangkan mudarat kepada kehidupan tatanan sosial masyarakat. Dan memang itulah tujuan sihir, memberikan perkhidmatan pada orang-orang yang datang untuk meminta perkhidmatan baginya. Kerjanya adalah mendatangkan mudarat dengan upah tertentu yang diberikan kepadanya. Contoh, akibat kedengkian seseorang kepada seseorang yang lain, maka dia tidak boleh menggunakan cara-cara manusia, untuk menyakiti, memukul, membunuh kepuncaan. Kalau ada, dan itu boleh dikesan, boleh ditangkap oleh pihak penguasa, polis, dan akan dijatuhi hukuman bunuh. Namun sihir tak boleh dikesan. Polis tidak boleh menangkap seseorang dengan tuduhan dia telah menyihir. Kerana apa? Kerana di kebanyakan negara tidak diwujudkan undang-undang untuk menjatuhkan hukuman kepada tukang sihir, kerana memakai undang-undang buatan manusia. Adapun dari sisi syariat memang ada hukum terhadap tukang sihir. Di mana negara yang melakukan undang-undang ini, maka berjalanlah dia. Seperti mana di negara Arab Saudi umpamanya, hukum bagi para tukang sihir setelah terbukti bahawa mereka adalah tukang sihir, adalah dijatuhi hukuman mati, dibunuh. Baik. Jadi sihir ini contoh dapat memisahkan hubungan suami isteri. Memang berlaku. Sebagaimana sihir yang sebelumnya disebut, dua jenis sihir itu yang telah berlalu penjelasannya, al-afu dan as-sarfu itu, memisahkan atau juga mewujudkan orang yang sebelum itu tidak suka, benci, jadi sayang. Padahal dia menyebabkan seorang itu tergila-gila pada seseorang. Padahal itu bukan lahir daripada hatinya. Contoh, seorang isteri tergila-gila suami orang, padahal dia ada suami. Ini kan kebinasaan. Contoh, suami isteri yang telah hidup rukun damai, aman, bahagia, kemudian saling membenci disebabkan oleh serangan sihir yang dialamatkan kepada mereka. Bahkan kemuncaknya sihir itu menyebabkan seorang itu jatuh sakit
terseksa merana untuk tempoh tertentu sehinggalah dia mati. Ini bentuk penyiksaan, ya, yang agama ini sangat melarang keras kerana itu bentuk kezoliman. Jadi tukang sihir ini adalah musibah, ya. Mereka sangat berbahaya. Keberadaan mereka itu di mana-mana tempat. Sebab itu memang hukumnya sesuai dengan kejahatan dan menutup kejahatan yang mereka akan lakukan. Baik. Terkadang tukang sihir ini juga dapat membuat lengket dua pihak yang saling bermusuhan. Tadi lah, ya, bermusuh dengan sihir dia itu boleh menjadi baik. Dan dapat juga merenggut kehormatan manusia. Memang sihir juga akan dapat menghilangkan kemuliaan dan kehormatan manusia. Ya, contoh dia menyihir seseorang agar suka pada dia. Ya, seorang wanita tu agak suka pada dia. Ya, teringat. Ya, dengan tujuan agar dia dapat menguasai wanita itu untuk melakukan kejahatan. Seperti apa? Perzinaan. Ini kan menjatuhkan kehormatan wanita tersebut. Ya. Dan ini adalah satu bentuk yang sangat dilarang dalam agama. Di antara mereka ada yang menyihir seorang sehingga lengket dengannya, lalu ia mendapatkan sesuatu darinya. Sehingga melancarkan sihir pada seorang wanita untuk dapat berbuat zina dengannya. Contoh. Atau dia menyihir seseorang itu dan dia dapat mengambil manfaat daripada orang yang disihir itu. Ya, habis dikikis harta orang tersebut. Dah habis. Ya, kemudian barulah kawan itu sedar. Setelah sihirnya itu dihilangkan, sehingga ya, dia tak tahu apa yang dia perbuat. Ini sihir yang sangat, istilahnya, ya, bahasa mudah yang biasa dipraktikkan di lapangan seperti memukau seseorang. Ya, sehingga orang itu sampai pergi ke bank, ya, buat pengeluaran duit berpuluh ribu. Ya, kemudian diberikan kepada orang yang menyihirnya. Sesudah diberikan, orang itu hilang, baru dia sedar, apa yang dia perbuat? Rupa-rupanya dah hilang wangnya, 50,000. Ini bentuk sihir. Para tukang sihir ini harus dihukum mati, wajib, kerana mereka menimbulkan kerosakan besar di muka bumi. Ini menjadi kewajipan bagi pemerintah untuk menghukum mati mereka tanpa dimintai taubatnya. Ya, selama untuk mencegah keburukan dan menghapuskan praktik sihir mereka. Sesungguhnya hukum pidana, ini hukum undang-undang, ya, tidak menunggu pelakunya bertaubat. Bila pun pelaku tukang sihir itu tertangkap, maka ketika itulah wajib ditunaikan hukum kepadanya. Wallahu a'lam. Jadi ini jauh dari sisi hukum syariat. Namun di lapangan, ya, majoriti negara-negara, ya, khususnya negara umat Islam, tidak memberlakukan, ya, undang-undang ini. Ya, sehingga tukang-tukang sihir itu bebas berleluasa melaksanakan profesi mereka di mana-mana. Bahkan ada yang mereka menggunakan profesi sihir itu untuk melakukan aktiviti-aktiviti di khayalat ramai. Buat persembahan. Ya. Dengan adanya pertunjukan. Ya, seperti apa perbuatan sihir mereka itu? Tujuan dia nak jual ubat di kaki lima. Sekarang dah kurang. Ya, seperti membuat aksi-aksi, ya, seperti, ya, memotong badan, memotong kepala putus, kemudian disambung semula. Ini semua ada bentuk-bentuk sihir khayali. Ya, kemudian akhirnya banyaklah manusia tertipu dengan membeli apa yang dia jual, padahal apa yang dia jual itu sedikit pun tidak ada manfaat. Penipuan bentuk sihir. Begitu juga sihir, ya, untuk, ya, melariskan jualan ataupun menyebabkan sesuatu perniagaan itu, ya, rugi, tidak ada orang yang datang. Ini banyak berlaku dalam masyarakat Melayu khususnya. Ya, dia buka kedai, tapi dia mengadu pada orang lain. Ya, ataupun orang lain bertanya kepadanya, kedai tak buka ke pada hari ini? Semalam tak buka kedai, saya lalu. Lalu dikata oleh pemilik kedai, saya buka kedai saya, tapi tak nampak oleh orang yang lalu lalang. Padahal kedainya ada dan buka. Ini di antara contoh praktik sihir yang berlaku dalam masyarakat orang-orang Melayu Islam. Dan banyak lagi lah, ya, yang berlaku dan biasa. Ya, seperti sihir berbentuk santau, sihir dalam bentuk awet muda, memasang susuk dan sebagainya. Ya, sihir untuk kebal,
ya, dengan memakai tangkal dan sebagainya, tak terhitung banyaknya, sesuai dengan ya kecenderungan dan tujuan seseorang itu dalam mendapat perkhidmatan tukang sihir. Ya, semoga Allah Ta'ala menjauhi kita daripada tukang sihir dan menjauhkan kita daripada kejahatan tukang sihir. Ya, bagaimana caranya kita bergantung kepada Allah? Dengan mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW, pendinding diri, khususnya dengan ya, memastikan aktiviti keseharian kita berjalan di atas aturan ya, sunnah Nabi SAW. SOP Nabi SAW itu praktikkan. Tak dapat buat semua, at least paling minima dapat kita praktikkan dengan ya, berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan syaitan, kemudian beristi'anah kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan juga kita istighatsah kepada Allah. Ya. Nak tidur, jangan lupa kita berwudu, ya, membaca 3 kul, sapu seluruh anggota tubuh badan, membaca ayatul kursi, ya, baca doa tidur. Itu paling minima. Ya, berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, lagi panjang lagi banyak baca ya, ayat-ayat Al-Quran, amalan Rasul dan sebagainya. Ya. Kemudian tidur dalam keadaan di atas bahu kanan, ya, di awalnya. Bangun tidur jangan lupa doa kepada Allah, syukur. Ya, dirikan solat kewajipan. Kemudian ya, berzikir sesudah solat, mengiringi solat 5 waktu. Yang semuanya di situ adalah zikir-zikir yang akan mendapat penjagaan dan perlindungan daripada Allah daripada segala kejahatan makhluk yang nampak dan yang tidak nampak. Kemudian zikir pagi dan zikir petang. Tak boleh baca semua, baca yang ya, yang paling utama. Tentunya ayatul kursi lagi. Ya, doa minta kesihatan tubuh badan, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Ya. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan pelbagai lagi, 3 kul lagi. Ya. Dan beberapa bacaan lain. Nak keluar rumah, pergi tempat kerja, ya, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai tempat kerja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan tak terhitung. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat penjagaan daripada Allah Ta'ala daripada kejahatan. Ya, 2 kejahatan ini yang paling utama, yang ya, probability untuk berlaku bila boleh berlaku, iaitu kejahatan sihir daripada orang yang dengki, yang hasad, dan juga pandangan mata, ain, pandangan hasad. Sebab itulah pentingnya kita membentengi diri dengan zikir-zikir dan doa-doa yang thabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lakukan, insya-Allah kita akan dapat perlindungan daripada Allah. Kerana itu adalah jaminan daripada Allah Ta'ala. Ya, jaminan daripada Allah Ta'ala. Tapi jaminan daripada Allah yang paling pokok untuk mendapat penjagaan daripada Allah adalah tunaikan kewajipan-kewajipan. Itu yang paling pokok. Ihfazillaha ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ihfazillaha, ada seterusnya lupa. Ya, hadis itu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapat Allah di depan kamu. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Ya, maka begitulah Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita untuk mendapat perlindungan daripada Allah. Fasta'in billah, mintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala. Baik, selesai. Wallahu a'lam. Perbahasan dalam 3 sesi yang membahaskan tentang, iaitu perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara yang membatalkan tauhid, yang berpotensi jatuh pada kesyirikan, iaitu amalan sihir. Dan kita hendaknya ketahui sihir ini datang dari 4 sisi yang terlarang. Jangan sekali-kali mempelajarinya, jangan sekali-kali mengajarkannya, jangan sekali-kali mengamalkannya, jangan sekali meredainya, dan jangan sekali mempromosinya.
Jika salah satu tu jatuh, maka terjatuhlah keislaman seseorang. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk iaitu aktiviti ataupun amalan ataupun perbuatan yang ke-9, iaitu an-nushrah. Apa makna an-nushrah? Iaitu memisahkan. Ini yang terkait dengan sihir juga. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang kedua sesudah solat Jumaat pada hari ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.